Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini kita masuk surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157 bab Mm-mm. 16 Okey, surat 31. baik. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil wa ajidna bi ruhil qudus. Amma ba'd. Kak Liza dan ibu-ibu yang dirahmati Allah ya. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Jalla wa'ala atas nikmatnya kita dapat teruskan lagi pengajian kita. Semoga dengan itu kita beroleh redha dan ampunan daripada Allah Azza wa Jal. Dan juga semoga ibu-ibu yang saya kasihi berada dalam keadaan sihat, afiah buat selama-lamanya insya-Allah. Sehinggalah kita bertemu dengan Allah Azza wa Jal kelak dalam keadaan yang terbaik insya-Allah. Baik, ibu-ibu, kita masuk dalam seperti kata Kak Niza tadi, message deep dalam Al-Quranul Karim, bab yang ke-16, muka surat 31 kan. Okay. Bawah topik kebaikan yang banyak buat orang yang bersabar. Okay, saya share screen. Okay, ini boleh dianggap sebagai antara surah yang popular, ayat yang popular dan seringkali menjadi sebutan oleh umat Islam, terutamanya apabila kita ditimpa sebarang musibah ataupun ujian daripada Allah Azza wa Jal. Inilah ayat-ayat untuk memberikan ketenangan dan juga ayat untuk membentuk perasaan redha terhadap qada dan qadar Allah Jalla wa Ala. Okey, ayatnya adalah Auzubillahi minasyaitonirrajim, ayat 156 dan 157. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa kesusahan, mereka berkata sesungguhnya kita merupakan kepunyaan Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang yang dilimpahi dengan pelbagai kebaikan daripada Tuhan mereka dan juga rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat ini memang merupakan ayat yang begitu deep dan daripada ayat inilah kita memahami apabila kita ditimpa sebarang musibah kita akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan hal itu kita kena lihat kepada ayat-ayat sebelumnya. Dan memang banyaklah kalau kita nak kaitkan. Tapi paling kurang kita lihat pada ayat ini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dan jangan kamu menyatakan kepada sesiapa yang terbunuh pada jalan Allah Azza wa Jalla itu mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan sebenarnya mereka hidup dalam keadaan yang teristimewa, akan tetapi kamu yang tidak menyedarinya. Okey. Kemudian kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Okey. Jadi kita cuba tengok ibu-ibu sekalian. Minta maaf saya nak tunjuk pada ibu-ibu bagi kita jelas lagi. 157 kan. Okey. 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Okey. Okey nampak eh?
Lilkasna nablunakum fi'l mudhari' ma binal fil. Okey. Macam mana saya nak cerita pada ibu sekalian ni? Okey, macam ni lah. Perkataan ni, wala. Tu la tu. Nampak La tu kata ulama adalah, sini je lah tengok kan. Wala. La tu artinya untuk qasam. Qasam ni maknanya sumpah. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla memang bersumpah bahawasanya Allah akan menguji kita. Okey, dan huruf nun ni, okey, nampak tak nun yang syiddah tu? Walanabluwanna. Na. Okey, na tu adalah nunut tawqid as-saqilah. Nunut tawqid, alamak macam ni. Ish. Nunut tawqid as-saqilah. Arti nun yang menunjukkan penegasan. Wala, dan Allah Ta'ala memang bersumpah bahawa Allah Ta'ala benar-benar akan menguji kamu. Begitu ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, perkataan nabluwannakum tu, ia adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang menunjukkan bahawa perkara ini dia sentiasa berlaku dan tidaklah ia berlaku pada masa-masa tertentu ataupun dulu je berlaku, sekarang tak berlaku, tidak. Bila fi'il mudhari' ia menunjukkan perkara ini, ujian daripada Allah Azza wa Jal sentiasa akan berlaku. Jadi ini menunjukkan dua benda yang menegaskan. Satu, la tu la penegas, yakni sumpah. Allah Ta'ala bersumpah. Dan yang keduanya, na itu nunut taukid yang menjelaskan, yang menegaskan ujian itu akan berlaku. Dan fi'il mudhari' iaitu ujian ini sentiasa berlaku dari dulu, sekarang dan akan datang. Dan tidak ada orang boleh kata saya ni dah diuji oleh Allah Azza wa Jal, mungkin ke depan tak ada ujian kot. Tak. Dia mesti ada ujian. Cuma ujian itu dia datang daripada pelbagai arah. Okey. Dan di sini Allah Ta'ala pun sebut antara ujian yang akan ditimpakan oleh Allah Azza wa Jal, al-khawf, perasaan takut. Dan sebahagian orang tu dia takut dari bentuk trauma, ada yang ada yang takut daripada bentuk anxiety, ada yang takut macam-macam lah. Wal ju', kelaparan. Ini masalah kewangan. Ini kelaparan. Wa naqsim minal amwal, masalah kewangan, kurang daripada sudut harta. Wal anfusi was samarat. Wal anfusi ni kita nak terjemah sebagai apa? Daripada sudut kejiwaan. Yang mungkin kadang-kadang kita menghadapi masalah daripada sudut psikologi, mental dan lain-lain. Sertalah samarat ini, yakni makanan, ya. Baik. Wa basyiris sabirin, dan berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini ibu yang dirahmati Allah sekalian, perkataan as-sabirin tu, okey, wa basyiris sabirin, dia merupakan kata nama, ya, orang-orang yang sabar. Memang dia memang jenis orang yang sabar. Maka dia dapat berita yang gembira. Okey. Apa berita gembira kepada orang yang sabar? Apakah definisi orang yang sabar itu? Dan apa berita gembira untuk orang yang sabar? Okey, Allah Ta'ala pun jelaskan. Orang yang sabar itu adalah apabila mendapat musibah, maka mereka akan mengucapkan dan menyedari. Bukan sekadar mengucapkan, bahkan menyedari bahawa mereka merupakan milik Allah Azza wa Jal dan mereka akan kembali kepada Allah. Itu menjawab persoalan tentang apakah definisi orang yang sabar dalam ayat ini. Dan ia berkait dengan ayat 153 tu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Okey, nampak Dan perkataan as-salah tu ada kaitan dengan ini, salawatun. Okey. Jadi ulaika alaihim salawatun, berita gembira untuk mereka adalah mereka akan mendapat salawatun mir rabbihim warahmah. Okey, nanti kita akan tengok apa maksud salawat tu Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka merupakan orang yang sentiasa mendapat petunjuk. Jadi sekarang ni ibu-ibu yang dirahmati Allah, tadi kita tengok sedikit perbahasan dalam ayat 155. Kita belum lihat lagi ayat 156 dan 157 dengan sedikit mendalam, ya. Pertamanya ibu-ibu yang dirahmati Allah,
Sebagaimana yang saya katakan tadi, ujian ini dalam bentuk fi'il mudhari', menunjukkan ia sentiasa berlaku. Dan hal ini pun disebutkan dalam ayat ini, allazina iza. Iza ni dia berbeza dengan iz. Kalau iz, ia merujuk kepada perkara yang telah berlaku. Wa iz qala rabbuka. Wa iz nada rabbuka. Dan sebagainya, perkara itu perkara yang telah berlaku. Tapi kalau iza, ia merujuk kepada benda yang akan berlaku. Okey. Yang ni orang yang apabila dia ditimpa musibah. Yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini kita tengok daripada sudut perkataan dahulu. Allah Ta'ala sebut wa inna ilaihi raji'un. Okey. Tidak disebut wa inna raji'una ilaihi. Kalau wa inna raji'una ilaihi, sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Tetapi kalau kita baca wa inna ilaihi raji'un dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Jadi dalam kaedah kajian Al-Quran, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dia ada satu perbahasan tentang at-taqdim wa takhir. Okey, kita tulis ya, saya tulis pada ibu-ibu at-taqdim wa at-takhir. Kenapa sesuatu perkataan itu diawalkan dan kenapa sesuatu perkataan itu dikemudiankan. Okey. Kenapakah ayat ini mendahulukan Allah Azza wa Jal wa inna ilaihi dan sesungguhnya kepadanya lah kita kembali. Ini menegaskan bahawa kita memang kembali kepada Allah Azza wa Jal, bukan kembali kepada orang lain. Itu memang nak tegaskan. Kembali itu memang kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itu perkataan ilaihi digunakan. Okey, satu. Yang keduanya, sekali lagi perkataan raji'un itu merupakan isim fa'il ataupun kata nama yang menunjukkan kita memang pasti akan kembali kepada Allah Azza wa Jal dan kita tidak mampu untuk melepaskan diri lagi. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, ayat yang kedua kita tengok kata Allah Azza wa Jal, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Jom kita tengok sama-sama apa dia syarahan ulama tentang ayat ini. Apa maksud salawatun? Okey, saya buka. Ini cara yang mudah aja ya. Kalau saya study, saya akan buka pelbagai kitab juga. Paling kurang dalam 7-8 kitab tu saya kena bukalah. Tapi untuk pengajian ni, saya buka di laman web yang paling mudah ya. Kita tengok wassalawatu jamak salat. Kalau satu namanya salatun. Tapi kalau banyak namanya salawatun. Wa salawatullahu wa salatullahi azza wa jalla ala ibadihi ikbaluhu alaihim bisana'i wal atfi wal maghfirah. Maksud Allah Azza wa Jalla memberikan selawat kepada hamba-Nya adalah dengan Allah Azza wa Jalla memujinya, simpati kepadanya dan juga memberikan pengampunan kepadanya. Jadi oleh kerana perkataan yang digunakan adalah salawatun, ia bermaksud kebaikan-kebaikan. Itu yang dikatakan min anwa'il khairat, daripada elemen-elemen kebaikan yang pelbagai, dan ia bukan hanya di dunia, bahkan fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi kebaikan itu pelbagai. Baik. Kemudiannya barulah rahmat. Rahmat ini kita maklumlah, itu merupakan kasih sayang daripada Allah Azza wa Jal. Sekejap ya. Itu merujuk kepada kasih sayang daripada Allah Azza wa Jal. Ataupun kita kata juga belas ihsan daripada Allah Azza wa Jal. Okey. Dan ini juga menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Dr. Munirah, adakah ia merujuk kepada orang yang sabar dengan sabrun jamil sahaja? Kata Syekh Tontawi, dia memang diberikan kepada ala sabril jamil, kepada orang yang bersabar dengan kesabaran yang indah. Jadi memanglah sesiapa sahaja yang bersabar atas musibah yang ditimpakan ke atasnya, itu boleh dianggap sebagai as-sabrul jamil. Maka orang yang sabar dengan sabar yang indah itulah yang layak mendapat
salawatun yang pelbagai, kebaikan yang pelbagai daripada Allah Azza wa Jal dan juga rahmat daripadanya. Okey, baik. Jadi itu kita lihat daripada sudut perkataan. Sekarang ni ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita nak tengok daripada sudut kefahaman terhadap ayat ini pula daripada aspek tadabbur, bukannya daripada aspek tafsir. Kalau tafsir panjang pula lah kita kena tengok. Apabila kita ditimpa musibah, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu antara ucapan yang boleh kita baca. Selain daripada ucapan-ucapan yang lain. Misalnya, kita sedang bawa kereta dalam perjalanan pergi kerja dan tengok-tengok kita jumpa ada kemalangan yang berlaku, na'udzubillah ya. Maka bila tengok kemalangan berlaku, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama ada orang tu meninggal ataupun orang tu hanya cedera. Dan kemudiannya kita susuli dengan doa yang lain. Contohnya, na'udzubillahi min zalik. Kami berlindung kepada Allah Azza wa Jal daripada musibah yang sedemikian. Boleh? Kita tambah lagi. Ataupun kalau kita tengok ada orang dalam keadaan cemas sebagai contoh, dia kan hari itu ada orang yang terjatuh kereta dalam parit. Seorang tu dah selamat tapi seorang lagi dia duduk di belakang kereta dibawa oleh arus yang sangat kuat di Johor rasanya kan. Dan ada seorang uncle Chinese tu dia terjun ke dalam dalam parit yang besar tu. Sempat dia pegang yang perempuan tu, tolak ke tepi dan ramai-ramai orang tarik dia. Dan sepanjang kita lihat keadaan tersebut, dalam keadaan kita nak tolong pun kita tak berani, arusnya sangat kuat, kita pun tak pandai berenang. Jadi dalam keadaan itu, masa peristiwa itu berlaku, boleh kita sebut tambahan yang lain, Allahul Musta'an sebagai contoh. Allah lah tempat kita memohon pertolongan. Jadi boleh. Mari kita tambah lagi dengan ucapan-ucapan yang lain. Tapi basicnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu perkara yang paling basic apabila seseorang ditimpa sebarang musibah. Baik. Ada syarah ke bila Allah Ta'ala guna kalimah inna sebanyak 2 kali dalam ucapan istirja' ini? Oh, Ustazah Asia, barakallahu fikum. Saya tak pasti daripada sudut tafsirannya ada atau tidak. Tapi secara umumnya, apabila perkataan inna tu diulang sebanyak 2 kali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ulama' dia sebut 2 je faktor pengulangan itu berlaku. Faktor yang pertama adalah, tapi sebelum saya cerita faktor yang pertama, kita tengok ada tak disyarahkan oleh tapi ni ayat yang ni kan. Sekejap ya ibu-ibu. Nak tengok ada ke tak. Tapi nanti saya akan ceritakan 2 faktor tu. Okey, saya pun tak tahu ada atau tak ada di sini. Tapi sini tak ada. Qurtubi pun tak ada sebut. Okey, tak apalah. Tapi biasanya kalau diulang perkataan inna 2 kali, satu inna lillah, yang keduanya wa inna ilaihi raji'un, biasanya ia merujuk kepada penekanan, ya. Allah Taala nak memberikan penekanan, maka disebutkan sesungguhnya kami sebanyak 2 kali. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami kepadanya lah kami kembali. Okey, itu satu pandangan. Dia ulang satu perkataan beberapa kali itu tujuannya untuk penekanan. Okey. Tapi yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebahagian ulama dia tak setuju dari pengulangan itu bermaksud penekanan. Tetapi pengulangan sesuatu perkataan itu bertujuan menyatakan 2 benda yang berbeza. Perkara yang pertama adalah kita menyatakan kita merupakan milik Allah Azza wa Jalla. Itu satu perkara. Tapi bila kita ulang balik dan sesungguhnya kami wa inna ilaihi raji'un, ia merupakan perkara yang berlainan pula. Jadi pengulangan itu berlaku kerana ada 2 perkara yang berbeza yang telah diketengahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini dan mana-mana ayat sekalipun. Dan kasih Kak Liza, betul apa yang Kak Liza kongsikan, doa apabila melihat ataupun mendengar orang yang ditimpa musibah. Barakallahu fikum. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, maka bila kita ditimpa musibah, kita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan rasa lega sikit.
Contohnya kalau kita ada barang dan barang kita rosak, kita pun sebut inna lillahi, sesungguhnya barang ini merupakan kepunyaan Allah Azza wa Jal. Dia rosak pun kerana itu kehendak Allah Azza wa Jal. Jadi kita sabar. Kerana kita telah letak dalam kepala kita ni, ini bukan barang kita. Ini merupakan barang Allah Azza wa Jal. Begitu juga apabila kita melihat keluarga di Gaza, apabila mereka kehilangan isteri, kehilangan suami, kehilangan anak-anak, bahkan ada yang kehilangan keluarga secara serentak beramai-ramai. Bukan saja di Gaza, di Malaysia pun ada yang kehilangan keluarga serentak ramai-ramai, aksiden, 7-8 orang meninggal dunia. Ada yang kebakaran rumah, tinggal sebatang kara. Jadi kalaulah kita tidak memahami erti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni, memang kita akan menyalahi takdir Allah Azza wa Jal. Kita mungkin boleh jadi kemurungan, kita mungkin boleh jadi serangan mental, dan mungkin trauma tu tidak akan hilang dalam tempoh yang begitu lama. Ya. Tetapi kalau kita memahami bahawa kita merupakan milik Allah Azza wa Jal dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jal, di situ kita akan rasa tenang sedikit. Apalagi saya sendiri pun memanglah kita doa pada Allah Azza wa Jal agar jangan diuji daripada sudut pasangan dan anak-anak. Ya, kita tak sanggup. Tetapi sedikit sebanyak kita belajar daripada Al-Quran dan hadis, kita belajar daripada kehidupan orang yang soleh, apa sahaja yang menimpa keluarga kita, apa sahaja yang menimpa barang kita, ya, termasuk kematian dan sebagainya, maka kita kena ada minda ke depan lagi, yakni minda akhirat, bahawa kita bertemu di dunia ni memang buat sementara je. Yang kita rasa lama 60 tahun, 50 tahun ataupun lebih tu, itu hanya kehidupan dunia yang sementara. Jadi kalau minda akhirat ni dia akan bersabar, tak apa nanti wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kita akan kembali semula bertemu di syurga nanti. Jadi kalau kita ada minda akhirat yang demikian, kita akan bertemu balik dengan keluarga kita di hari akhirat nanti, ia akan meredakan sedikit perasaan kacau bilau yang sedang melanda dalam diri kita. Okey, baik. Jadi ini merupakan satu ucapan yang betul-betul memberikan kekuatan dan juga booster semangat kepada kita ibu-ibu yang dirahmati Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih memang sedih. Silakan menangis, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai menyalahi takdir Allah Azza wa Jal. Baik. Kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu ketika apabila Amir bin Abdi Qais kehilangan saudaranya yang terakhir, seorang-seorang meninggal. Sampailah adik-beradik yang terakhir meninggal dunia, beliau memintakan agar orang memberikan takziah kepada beliau dengan cara membaca Al-Quranul Karim. Barulah dengan itu dia pun menerima ujian daripada Allah. Maka di sini kita belajar daripada Amir bin Abdi Qais bagaimana cara kita mengubati hati orang sakit, ya. Dan saya sebenarnya belajar daripada mak saya pun. Mak saya tegur, bila ada orang ditimpa musibah, dia minta pandangan kita. Jadi apa yang perlu kita kata? Jangan sekadar sebut sabar, ya, sabar. Walaupun dalam beberapa keadaan tertentu boleh kita sebut sabar. Sebagaimana Nabi SAW pun pernah melihat seorang ibu yang menangis di perkuburan, baginda nak meredakan sedikit tekanan yang pada ibu tersebut, maka baginda pun sebut sabarlah wahai ibu. Okey. Dalam masa tertentu, ya, kita kena sebut sabar. Tapi dalam beberapa keadaan ataupun dalam banyak keadaan, sebenarnya orang yang ada masalah dalam hidup ataupun ditimpa musibah dalam hidup seperti kena tipu dan sebagainya, mereka bukan hanya memerlukan ucapan sabarlah, tetapi mereka memerlukan solusi. Mereka perlukan jalan keluar. Misalnya, dia kena tipu sebanyak 20,000 oleh scammer sebagai contoh, na'udzubillah min zalik. Dia datang pada kita, dia menangis, kita dengar dulu luahan perasaan dia. Nah sekarang ni pada lepas semua tu, kita pun bincang. Sekarang ni memang kita sedih pun sedih, jom kita bincang jalan penyelesaian. Saya ada 2 cara untuk mengatasi masalah ini. Sekian-sekian sebagai contoh. Jadi kita kongsikan dengan dia apa jalan penyelesaian yang boleh kita ambil. Sekurang-kurangnya kalau kita tak mampu nak kongsikan idea kerana kita pun buntu, kita kata jom kita jumpa dengan seorang tu, dia ni pandai dalam bab sekian-sekian, kita minta pandangan dia macam mana nak mengurus semula kewangan agar kita dapat tampung balik kerugian tadi. Dia nak jalan penyelesaian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sama juga apabila Amir bin Abi Qais, apabila beliau sedih sangat, beliau meminta orang untuk memberikan takziah.
Apakah maksud takziah? Adakah datang takziah akhi kerana kematian saudara? Datang pula orang lain takziah, banyakkan bersabar. Datang pula orang lain takziah. Jadi sebenarnya takziah bukan ucapan itu sendiri. Nabi SAW apabila mengajar kita kalau seseorang itu mendapat berita gembira, kita sebut tahniah. Kita tahniah dia. Dan kalau dia ditimpa musibah, kita takziah dia. Apa maksud tahniah? Tahniah ni asal daripada hani, benda yang menenangkan, ya, benda yang menenangkan. Bila kita sebut tahniah ni, artinya kita sebut perkataan-perkataan yang memberikan motivasi kepada dia. Itulah maksud tahniah. Misalnya ada seorang kawan kita ni dapat anak yang baru, alhamdulillah, ataupun dapat cucu yang ketiga. Maka kita datang, kita pun sebut pada dia tahniah. Okey, bukan begitu. Tapi kita sebut pada dia, untung Hajah dapat cucu yang ketiga, comel cucu ni. InsyaAllah kita doakan cucu ni membesar nanti jadi anak yang soleh, soleh-solehah, yang berbakti pada ibu bapa dan datuk nenek dia. Dan insyaAllah jadi orang-orang yang berjaya dalam kehidupan. Itulah ucapan tahniah. Ya? Ataupun kalaulah ada seseorang tu dia dapat anak yang special. Okey, bagaimana bentuk ucapan kita kepada orang yang mendapat anak special? Satu mungkin yang biasa orang sebut ini anak syurga. Okey, satu. Tapi saya begitu terpesona dengan cerita daripada Faizal Tahir. Apabila dia mendapat anak yang special, maka ada kawan dia datang. Kawan dia datang, biasa orang kata kamu sabarlah ini ujian Allah. Tapi tak. Sebaliknya kawan dia datang menyatakan ini merupakan peluang yang diberikan oleh Allah pada kamu untuk kamu menjadi bapa yang lebih terbaik, bapa yang lebih cemerlang. Jadi dia begitu terpesona dengan jawapan kawan dia tu, rupa-rupanya anak dia ni bukan ujian untuk dia. Sebaliknya anak ini akan memberikan kesan yang lebih positif dalam kehidupan dia untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang lebih baik. Menjadi bapa yang lebih cemerlang. Jadi itu merupakan ucapan tahniah. Datang pula sebagai contoh ada orang naik pangkat. Pangkatnya lebih tinggi lagi. Apakah maksud ucapan tahniah? Adakah sekadar kita menyebutkan tahniah? Tidak, bukan itu yang diperlukan. Sebaliknya kita kata semoga saudara dapat pangkat yang tinggi ni. Kita dapat buat macam-macam kerja untuk Islam. Kita dapat menyantuni orang bawah dengan baik. Yang selama ni kita berjuang memperjuangkan kebajikan pekerja. Dan sekarang ni akhir dah dapat pangkat yang tinggi ni. Akhir boleh gunakan pangkat yang tinggi ini untuk membela pekerja-pekerja di bawah. Jadi itu ucapan tahniah yang memberikan inspirasi. Sama juga dengan ucapan taziah. Taziah ni bukannya kita dengar cerita kematian seseorang, kita pun taziah. Kita dengar ada orang kemalangan kereta, taziah. Kita dengar ada orang dimasuki pencuri, kita pergi ke rumah taziah. Tak, bukan begitu. Takziah ini adalah satu perasaan berkongsi simpati antara satu sama lain dan dalam masa yang sama kita memberikan dia dorongan untuk dia kekal kuat dan akhirnya dia menyedari bahawa musibah yang menimpa dia ini merupakan satu ujian yang sebenarnya memberikan kesan positif kepada dia kerana segala benda yang datang daripada Allah Azza wa Jal bila dilihat dengan kacamata yang betul akan menghasilkan perkara-perkara yang positif. Maka kita pun jumpa dengan orang yang ditimpa musibah, contohnya rumahnya dimasuki pencuri, maka kita pun berkongsi sesuatu yang terbaik untuk dia, supaya akhirnya dia merasakan bahawasanya harta ini memang bukan miliknya sepenuhnya, sebaliknya ia merupakan milik Allah Azza wa Jal, dan dia pun rasa tenang menerima kehilangan harta tersebut. Sebagai contoh ya, semoga Allah Ta'ala melindungi harta kita insya-Allah. Cuma ceritanya kalau ditimpa musibah, seseorang itu memerlukan inspirasi, bukannya sekadar disebutkan ucapan taziah. Amir bin Abdul Qais inspirasinya Al-Quranul Karim. Bila dia sedih, orang datang, beliau minta orang untuk membacakan Al-Quranul Karim. Supaya dengan itu beliau akan tambah semangat dan beliau pun akan hilang perasaan sedih tersebut. Ya, okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, orang yang bersabar atas musibah yang menimpa akan mendapat selawat dan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Selawat maksudnya kebaikan, bukan hanya satu kebaikan, bahkan pelbagai kebaikan disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang bersabar. Ya. Baik, itu bahagian yang pertama. Saya minta maaf, saya nak ambil air sekejap ya.
Baik itu saya masih ingat bila rumah kami ditimpa banjir dalam 2 hari juga kan, banjir baru surut. Alhamdulillah ramailah student isteri datang rumah tolong. Kita pun rasa happy, banyak benda lah boleh kita buang. Dan dalam keadaan sedih itu, uh, saya ada cerita benda ni di mana saya lupa. Datang guru kami, Profesor Zulkifli Yusof, datang suami isteri ni. Dia datang, dia salam dengan saya tu, dia senyum. Dia senyum, dia kata, sabarlah akhi dia panggil saya ustaz sebenarnya. Padahal saya anak murid dia je. Sabarlah ustaz, dia kata. Tapi dia senyum tu. Saya pun jadi pelik. Ish, lain macam cara prof ni kan. Dia datang, dia senyum. Bukannya dia nak buat muka sedih, dia nak tunjuk dia simpati dengan kita, buat muka yang monyok sikit ke. Tak ada. Dia datang, dia senyum, dia kata, orang lain pun kena juga, dia kata. Jadi bila saya kena macam tu, saya pun belajar sesuatu. Oh, rupanya kalau orang ditimpa kesusahan, ada masa kita memang tunjuk muka yang sedih. Kalau memang kesusahan itu besar baru berlaku. Tapi kalau kita kesusahan itu telah berlaku dalam 2-3 hari dah berlalu sebagai contoh, ataupun beberapa hari telah berlalu, kita jangan datang dengan muka sedih. Sebaliknya kita datang dengan muka yang memberikan kebahagiaan kepada orang tersebut. Dan kalau boleh kita buat sesuatu yang happy sehingga menghilangkan perasaan duka orang tersebut. Jadi awal-awal tu memang sedih lah. Jangan kita orang baru saja dengan berita kematian keluarganya, kita datang duk senyum-senyum. Bengang juga orangnya kan. Tapi kalau 2-3 hari lepas tu tak payah dah kita nak sedih-sedih. Mungkin dia dah gembira dah, si yang meninggal dunia tu dah gembira dah di alam yang baru. Kita datang dengan muka yang memberikan kebahagiaan kepada orang yang ditimpa kesulitan tadi. Itu yang saya dapat belajar daripada Profesor Zulkifli Yusof tu, Masya Allah. Rasa gembira sangat dapat belajar daripada seseorang secara pengalaman langsung ya. Okey, soalan Puan Khadijah, kadang-kadang kita berasa sedih, kecewa dengan musibah, kemudian baru tersedar dan ambil masa untuk terima kenyataan dan redha. Adakah ia tak termasuk kalangan orang sabar? InsyaAllah termasuk. Cuma orang yang sabar peringkat paling tinggi ni, masa ditimpa musibah pun dah sabar dah. Dia dah tenang, dia dah terima qada-qadar dengan baik. Itu level yang paling tinggi. Ada juga orang yang mengambil masa dalam 2-3 hari. Ada orang yang mengambil masa dalam 2-3 minggu. Tapi yang penting dalam tempoh tersebut satu je. Jangan salahkan takdir Allah Azza wa Jal. Dan elakkan kalau daripada sebut kalau. Oh, kalaulah aku buat macam ni, kalaulah aku buat macam ni. Dah tak perlu. Elakkan ucapan kalau-kalau ni. Semua itu telah ditentukan oleh semua itu telah diizinkan oleh Allah Azza wa Jal untuk berlaku. Yang penting kita lihat apa ke depan. Apa yang perlu kita lakukan. Ya, baik. Kemudiannya kita lihat pula pada ayat 161 ibu-ibu yang dirahmati Allah, bawah tajuk orang kafir juga melaknat orang kafir. Kata Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kafaru wa matu. Kasih banyakkan Ina. Jazakumullahu khairan. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan mereka kufar. Mereka itu ke atas mereka laknat Allah Azza wa Jal, para malaikat dan manusia seluruhnya. Okey. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang kafir yang mati wahum. Waw di sini ni, waw pada ayat wahum tu artinya wawul hal. Dengan maksud bukan dan, tetapi dalam keadaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan mereka kufar. Mereka itu mendapat laknat daripada Allah Azza wa Jal, laknat daripada para malaikat dan laknat daripada manusia seluruhnya. Okey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, apa maksud laknat? Laknat ini merupakan satu doa supaya seseorang itu jauh daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu laknat. Secara definisi asalnya, itulah maksud laknat. Tetapi dalam masa yang sama, laknat juga boleh bermaksud apa-apa caci nista ataupun makian-makian. Minta maaf ya, perkataan tu saya tak suka sebut. Ataupun penghinaan-penghinaan.
Itu pun boleh dimasukkan dalam kategori laknat. Dan laknat ini dia datang daripada 3 kelompok. Daripada Allah Azza wa Jal, daripada para malaikat dan daripada manusia seluruhnya. Allah Azza wa Jal menyatakan wan nasi ajma'in, mendapat laknat daripada manusia seluruhnya. Manusia seluruhnya itu, kata Ibn Utsaimin, merangkumi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itulah kita nyatakan orang kafir juga melaknat sesama mereka sebenarnya. Dan walhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, walhamdulillahi rabbil alamin, bagaimana Allah Azza wa Jalla bagaimana kita tengok keadaan sekarang ni apabila berlaku perang di Gaza, ya, tiba-tiba dan berita yang kita dapat, apa dia yang menariknya, walhamdulillahi rabbil alamin, ramai tentera Israel, bukan tentera je, rakyat Israel dalam keadaan trauma, ketakutan dan menghadapi masalah mental tahap teruk. Jadi bila puluhan ribu rakyat Israel ni menghadapi tekanan mental, kerana bila-bila masa sahaja roket Hamas boleh sampai ke rumah mereka, mereka pun mula nak jumpa dengan pakar sakit mental ni. Pakar sakit mental pun sakit mental. Kerana terlalu ramai orang sakit mental. Mereka pun melarikan diri dari negara Israel. Jadi walhamdulillahirrabbilalamin, Allah Ta'ala menghantar tenteranya yang bernama penyakit gila ataupun penyakit mental menyerang tentera-tentera Israel, dan kita doakan agar orang yang paling teruk kena sakit mental Netanyahu. Biar jadi gila terus. Senang cerita. Okay. Dan walhamdulillahirrabbilalamin, selain daripada penyakit mental yang menyerang mereka, sudah ada puluhan ribu, ataupun kalau bukan puluhan ribu pun ribu-ribu dah tentera Israel yang telah mendapat satu kad terbaru. Dalam kehidupan mereka dinamakan sebagai kad OKU. Ramai dah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi dahlah mereka sakit mental, mereka pula jadi OKU, dan mereka mula protes terhadap kerajaan Israel yang ada. Semoga Allah Azza wa Jalla hantar lagi tentera-tentera dalaman ini untuk meranapkan Israel itu sendiri. Tetapi ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita tak dengar sakit mental yang berlaku kalangan rakyat Palestin. Mereka tak sakit mental kerana mereka ada keimanan yang tahap tinggi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan mereka dah menjadikan kehidupan mereka ni memang persediaan untuk mati je. Memang ada seorang tu bagi tahu saya, orang-orang Gaza ni memang dah ada setting bahawa mereka memang lahir untuk mati. Kalau dapat anak tu tak payahlah nak fikir anak ni umur panjang. Kalau umur panjang bonus. Kalau mati masa kecil, itu memang realiti macam tu lah. Itu yang mereka ada setting yang sangat tinggi, kuat, menyebabkan mereka tak ada pun kita dengar sakit mental sebagainya kalangan rakyat Gaza. Patutnya mereka lah orang yang paling teruk kena sakit mental sebenarnya. Nampak? Ini kekuatan yang ada pada mereka. Tapi akhirnya orang-orang kafir ini, mereka mendapat laknat daripada Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan yang berlaku sekarang ni pun, orang-orang bukan Islam, terutamanya kalangan Kristian, termasuk juga kalangan Yahudi yang anti-Zionis, mereka melaknat tentera-tentera Zionis. Mereka melaknat Netanyahu itu sendiri. Dan laknat mereka itu pasti akan diterima oleh Allah Azza wa Jal dalam bentuk yang hanya Allah Ta'ala ketahui. Okay. Kita ke depan lagi, ibu yang dirahmati Allah, kebijaksanaan ulul albab pada ayat 179. Ya. Kata Allah Azza wa Jal, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dan untukmu dalam bab hukum qisas itu adanya kehidupan, adanya jaminan hidup. Wahai ulul albab, agar kamu semua sentiasa bertakwa. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya kita tahu bahawa apa maksud qisas dahulu, ya. Qisas adalah hukuman balas. Dan ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jal dalam surah apa ya? Surah Ali Imran ke ataupun surah An-Nisa, mana dah. Wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was sinna bis-sinni wal juruha qisas. Allah Ta'ala tetapkan dah jiwa dengan jiwa, anna nafsa bin nafsi, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga. Begitu juga kecederaan yang lain. Jadi itu merupakan hukum qisas yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau
seseorang itu sengaja membunuh seseorang yang lain, maka hukumannya adalah si pembunuh juga kena jatuh hukuman bunuh. Itu asasnya. Kemudiannya bergantung kepada bagaimana penilaian di peringkat negara masing-masing. Itu kita tak boleh cerita panjang lah. Cuma kita cerita asasnya begitu. Artinya, apabila Allah Ta'ala meletakkan hukum kisos, ini membuatkan seseorang itu tidak berani membunuh orang lain sesuka hati. Kerana kalau dia membunuh orang lain sesuka hati, dia pun boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Itu yang dimaksudkan sebagai jaminan hidup. Ibu-ibu rahmat Allah sekalian, malangnya hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sama ada namanya hukum qisas ataupun hukum had dan sebagainya, telah mendapat kritikan daripada orang-orang tertentu. Bukan sahaja dalam bab hukum itu, dalam bab wanita pakai tudung pun orang kritik. Ya ke orang perempuan ni kena pakai tudung? Pakai tudung ni sebenarnya bukan cara Islam. Ia merupakan budaya orang Arab. Okey, dia kata budaya pula, dia bukannya ajaran dalam Islam. Kemudiannya ada seseorang itu dia hubungi saya. Dia kata saya lupa dah yang keluarga dia juga rasanya perempuan. Keluarga dia tu adik-beradik dia ke sepupu dia ke saya lupa. Telah berkahwin dengan seorang lelaki. Yang mana lelaki ni ada pemikiran lain dalam beragama. Dia kata solat ni hanya 3 waktu. Kemudiannya sekian lah. Ada anti hadis senang cerita. Dia pun tanya saya macam mana nak buat ni. Dah terkahwin dengan anti hadis ni. Saya kata memang tak ada pilihan lain. Selain daripada 2 je pilihan sekarang ni. Satunya, bincang dengan dia nak berubah ke tidak. Kalau dia tak nak berubah, maka jalan yang terbaik adalah perceraian. Jadi memang nampak gaya si bapa perempuan tu ada tekad untuk menceraikan, untuk cari jalan supaya mereka bercerai. Kerana katanya si anak perempuan dia pun mula terpengaruh dengan si suami tersebut. Memang biasalah seseorang itu akan terpengaruh dengan suami dia. Nauzubillah min zalik. Jadi ada je orang yang pertikaikan agama ni ibu sekalian, bukan dalam bab hukum qisas sahaja, bahkan dalam banyak hukum mereka akan pertikaikan, ya. Jadi di sini ibu dan rahmat Allah, siapakah orang yang akan menerima hukum hakam Allah Azza wa Jalla ini? Kalau tidak lain dan tidak bukan ulul albab. Hanya ulul albab je yang boleh menerima segala hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Segala undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah hanya ulul albab. Dalam bab ini kan saya ada baca dalam satu tulisan power lah. Memang dalam kitab apa dia? Astaghfirullahalazim. Saya lupa dah nama kitab tersebut. I'lamul Muwaqqi'in. Jom kita tengok kitab ni kan. Kitab ini merupakan kitab usulul fiqh bagi ulama hadis lah. Lebih kurang macam tu lah. Kalau geng-geng hadis, mereka memang menjadikan kitab I'lamul Muwaqqi'in ini sebagai rujukan utama mereka. I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin karya Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Ni I'lamul Muwaqqi'in An Rabbil Alamin. Perbahasan yang begitu luar biasa, yang mana dalam satu bab itu Ibn Qayyim akal dalam menentukan sesuatu hukum dalam banyak perkara. Sebagai contoh, saya pun tak ingat sebab terlalu banyak sebenarnya contoh dibawakan oleh Ibn Qayyim. Terlalu banyak tapi saya pun tak ingat dah sebab dah lama tinggal. Kitab tu pun saya tak ingat lah dekat mana ibu-ibu sekalian. Ada kat sini ni. Sekejap. Saya tunjuk sekejap . Ada pun. I'lamul Muwaqqi'in An Rabbil Alamin. Tapi kat mana pula lah dia tulis tu. Saya pun dah lama tak belik kitab ni. Dan kitab ni dia termasuk dalam kategori kitab yang payah nak baca. Baca-baca tak faham. Baca-baca tak faham. Dan sekali tak baca lah jawabnya. Baca dalam bahasa Melayu pun tak faham-faham juga. Mana entah yang dia tulis hikmah-hikmah lah. Dia nak bincang tentang hikmah ni.
Suatu benda ni memang tak boleh difahami dengan akal fikiran kita yang lemah ni. Nak tak nak kita memang kena rujuk kepada Al-Quran dan hadis juga dalam banyak perkara kan. Okey. Tapi kat mana dia sebut? Antaranya dia bincang tentang ni lah. Tentang kalau air kencing anak lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah, yang tidak makan apa-apa melainkan susu ibu dia, maka najisnya dianggap sebagai najis mukhaffafah. Tetapi kalau anak perempuan, ia tidak dianggap sebagai najis mukhaffafah. Kenapa jadi begitu? Okey. Walaupun adalah ulama cuba mencari jawapannya bagaimana, tapi ala kullin semuanya bergantung kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah ulama cuba cari. Cuma ceritanya apa jawapan sebenar, wallahu alam. Tapi saya tak ingatlah kat mana ibu sekalian, kat mana dia syarah panjang lebar tu. Kitab pula tebal. Tebal dia tu dalam 600 muka surat. Itu baru jilid pertama. Dia ada 2 jilid. Okey, ni ada ni. Ha. Tapi ni lain. Hmm. Oh, tu lain. Entahlah kat mana, biarlah ibu sekalian. Okay. Yang pentingnya kita tahu bahawasanya banyak hukum hakam Allah Ta'ala ni akan dipertikaikan oleh manusia melainkan ulul albab. Okay. Ulul albab ni apa dia? Okay. Kita ada perkataan ulul aidi wal absar. Kita ada ulul absar. Kita ada ulin nuha. Kita ada ulul albab. Semua tu dah ada maksud dia tersendiri. Kalau ulin nuha, yang disebutkan dalam surah Toha antaranya, inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Nuha ni dia ada kaitan dengan nahi. Nahi itu mencegah. Jadi ulun nuha ni orang yang mempunyai akal yang boleh mencegahnya daripada melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Okey. Tapi kalau ulul albab yang ada disebut sebanyak 2 kali dalam surah Ali Imran itu, ia merujuk kepada akal yang betul-betul lub ni, akal yang betul-betul bersih, akal yang betul-betul murni. Kalau hati kita panggil hati nurani, sama jugalah dengan akal tu, akal yang betul-betul bersih daripada sebaran campuran kotoran. Itu ulul albab. Dia bersih, dia memang sangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, itu tahap tinggi. Apa sahaja yang ditentukan oleh Allah Ta'ala itulah yang terbaik. Dia tidak akan pertikai walaupun sedikit. Maka dia bertindak atas hukum hakam Allah Ta'ala itu. Itulah namanya ulul albab. Tapi kalau dia ada petikai, betul ke, itu dia petikai, ini dia petikai, hukum nikah dia petikai, hukum puasa dia petikai, itu merupakan orang yang telah bercampur pemikirannya dengan pelbagai bentuk kotoran. Jadi orang beriman ni dia terima je apa yang datang daripada Allah Ta'ala betul. Apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak syak lagi, tepat, ya, langsung tiada kesilapan. Dan satu lagi yang terakhir, ibu-ibu dirahmati Allah, sebagai penutup perbincangan kita hari ini menyentuh tentang bulan Ramadan, ya. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Tapi saya lupa ada satu soalan di sini. Oh, soalan di Facebook. Bolehkah kita sebut Zionis laknatullah? Sebab sebelum ni saya pernah baca seorang ustazah kata tak boleh sebab mereka belum mati, kita tak tahu pengakhirannya. Oh, begitu. Kalau kita sebut Zionis laknatullah, kita sebut umum. Zionis itu merujuk kepada satu kumpulan orang yang jahat. Maka kalau mereka ni merupakan satu kumpulan yang jahat, maka tiada masalah untuk melaknat kumpulan yang jahat. Yang kita tak boleh laknat adalah orang secara personal. Okey, secara personal, ya, kita tak boleh kata dia dengan perkataan laknatullah sebagai contoh. Okey. Tetapi dia banyak lagi perbahasan ulama. Dia begini, ibu rahmat Allah. Satunya, ulama menyatakan kalau kita tak tahu kejahatan yang dilakukan oleh dia tu benda yang keliru, betul tak betul dia jahat, betul tak betul dia pukul isteri dia,
Betul tak betul dia khianat kepada suami dia? Tak tahu benda tu. Maka jangan sekali-kali kita sibuk-sibuk nak laknat orang. Satu. Yang kedua, kita sebagai Muslim jangan sibuk-sibuk melaknat Muslim. Walaupun dia ada melakukan kesalahan yang terang. Memang kesalahan itu kesalahan yang terang. Tapi bukan kerja kita melaknat orang Muslim. Ya. Sebaliknya kita mengajak dia ke arah kebaikan. Dua. Yang ketiga, kalaulah dia bukan Islam pun, dia non-Muslim. Tapi bukan non-Muslim yang jahat, yang duduk serang kita, duduk mengata kita ni. Tak. Dia hanya non-Muslim yang baik, duduk di Malaysia. Adalah satu dua kesilapan yang dia buat tu biasalah. Adalah dua tiga perkara yang dipertikaikan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Itu biasalah. Tapi dia bukanlah jahat, dia nak pukul kita, dia nak mewujudkan perang. Cuma dia petikai tu dia tak bersetuju. Maka tak boleh kita nak melaknat dia. Ya. Tapi kalau orang tu memang jahat terang-terangan, memang terang-terangan jahat, macam Netanyahu, yang memang dah bunuh berapa ramai umat Islam, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, maka tiada masalah kalau umat Islam melaknat dia dan mendoakan kekalahan dia. Mendoakan kekalahan Zionis itu pun satu laknat. Yang kita doakan agar Allah Ta'ala badid syamlahum, zalzil aqdamahum, bahkan kita kata, sallit alaihim kalban min kilabik. Kita kata apa lagi? Azibhum azaban syadidan. Kita doa lagi. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Tuhan, hapuskanlah harta-harta mereka. Tutuplah hati mereka agar mereka tidak beriman dan sampailah mereka ditimpa azab yang pedih daripada Allah Azza wa Jalla. Itu boleh. Kerana terang-terangan mereka telah melakukan kejahatan kepada umat Islam dengan membunuh umat Islam. Soal kemudiannya dia pun tiba-tiba beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun benda itu nampak mustahil. Kerana Allah Ta'ala hanya mencampakkan keimanan kepada orang yang cuba mencari hidayah. Sedangkan dia telah menutup pintu hidayah. Tapi apa pun kita serah pada Allah kerana benda itu tersembunyi. Ya. Jadi ibu dan rahmat Allah, soal kemudian tu cerita lain. Tapi apabila dia melakukan kesalahan yang terbuka, membunuh umat Islam dan jumlah yang ramai, dah puluhan ribu dah yang mati disebabkan tangan Netanyahu, maka memang boleh umat Islam melaknat Netanyahu dan Zionis secara umum. Ya, kalau pemimpin besar dia tu kita laknat direct, boleh. Bukan laknat itu bermaksud kita menutup peluang untuk dia mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla, tapi itu tanda doa kita kepada dia. Kalau tak boleh, apa gunanya kita doa? Nanti kalau kunut nazirah, jangan doa pada mereka macam tu, tak baik. Kerana mereka mungkin akan berubah, akan memeluk Islam. Tapi kita doa. Allahumma la tahsihim, Allahumma ahsim adada, waqtulhum badada. Kita doa agar waqtulhum, bunuhlah mereka. Musnahkan mereka. Kalau tak boleh, Allahumma ahlikil kafaratal munafikin. Ya Allah, hancurkanlah mereka. Jadi buat apa kita berdoa kalau tak boleh? Tak boleh doa macam tu. Kita doa hancur-hancur kepada Zionis, tak boleh. Kalau macam tu, yang mereka duk bunuh umat Islam tu boleh pula. Yang kita nak doa supaya Allah Ta'ala menghancurkan mereka, tak boleh pula. Mendoakan kehancuran itu laknat. Jadi sebenarnya boleh kita melaknat orang yang terang-terangan buat kesalahan yang besar, seperti membunuh. Tapi kalau dia buat kesalahan dari sudut pertikai, dia pertikaikan Nabi Muhammad SAW. Dia pertikaikan agama Islam. Tapi dia bunuh orang tak? Dia tak bunuh orang. Cuma dia pertikai je. Dia lukis pula gambaran Islam ni merupakan agama yang kotor. Boleh tak kita laknat mereka? Yang ni kita, berapa ramai dah kita tengok orang yang mengkritik agama Islam, mengkritik Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka berubah dan memeluk agama Islam kerana mereka mendapat pencerahan. Selagi mana mereka tak ambil tindakan sampai membunuh ni, insya-Allah mereka ada peluang dan kita tidak boleh melaknat mereka. Sebaliknya kita lawan balik mereka dengan hujah. Tapi kalau sampai mereka membunuh, ini no. Ini memang jahat sangat, maka boleh kita doakan kehancuran dan kekalahan buat mereka, ya. Tak sempat masuk tajuk baru, ada satu lagi, okey. Ulasan daripada Kak Lina, lapis hati yang paling dalam, nampak inti pada setiap yang Allah Ta'ala perintahkan, bukan perception luaran yang gopoh-gapah membuat kesimpulan ikut fikiran logik akal saja. Betul, Kak? Apa yang Kak sebutkan itu betul? Bahawa ulul albab merupakan orang yang betul-betul memahami apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan dia tidak cepat melatah. Kalau Allah suruh tu dia tak cepat melatah. Dia terima apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal.
Dan rasanya kita tak sempat untuk masuk tajuk yang baru. Saya mengucapkan selamat bersedia untuk menyambut bulan Ramadan. Kita doalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa salafus salih. Allahumma sallimni li Ramadan. Wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sejahterakanlah aku untuk Ramadan dan sejahterakanlah Ramadan untukku dan supaya aku sampai ke bulan Ramadan. Saya baca ulasan ulama dalam bab doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Betul, ulama setuju boleh dia baca doa apa pun. Tak kiralah dia datang daripada hadis yang dhaif ke, dia bukan datang daripada hadis ke, doalah nak doa apa pun. Tetapi ulama sedikit meragui. Kenapa kita berdoa agar mendapat keberkatan dalam bulan Rajab dan Sya'ban secara khusus? Itu yang ulama ragui. Sebelum bulan Rajab tu bulan Jumadil Akhir kan. Kenapa kita tak doa untuk dapat keberkatan dalam bulan Muharram, Safar, Jumadil Ula, Jumadil Akhir? Kenapa tak ada doa-doa yang demikian di bulan yang lain? Kenapa di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban baru ada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban? Kenapa tidak ada dalam bulan yang mulia Allahumma barik lana fi Zulhijjah? Kenapa tidak ada dalam bulan yang mulia Allahumma barik lana fi Muharram? Sedangkan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu bulan-bulan yang diharamkan, bukan bulan Rajab yang diharamkan. Di sini menimbulkan kesangsian kalangan sebahagian ulama. Memang betul boleh baca doa apa pun. Dan memang betul doa tu ada dalam hadis yang dhaif dan hadis yang dhaif boleh diamalkan. Tapi isunya kenapa dia khusus kepada Rajab dan Sya'ban, itu yang keliru. Maka kalau kita lihat pengamalan ulama salafus salih, mereka baca doa yang lain. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Kat mana tu saya nak share dengan ibu-ibu sekalian. Allahumma sallimni li Ramadan. Sekejap ya, saya cuba cari. Kok saya boleh kongsi dengan ibu-ibu. Okey. Ada pun. Doa ini lebih baik untuk kita amalkan berbanding doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban. Allahumma sallimni min Ramadan ataupun li Ramadan. Dua-dua boleh ya. Sallimni min Ramadan atau li Ramadan. Wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Mohon Kak Niza untuk disampaikan ke dalam grup. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz.